melainkan dalam hatinya terdapat keraguan. Maksud dia apa? Dia tak bagi kita apa? Mengharung berlebih-lebihan dalam membahas masalah ilmu kalam. Maksud dia apa ni? Ilmu kalam tu wajib fardu ain, tapi membahas dengan terlampau halus sampai bab khilaf-khilaf melekakan bab asyik berbahas itu masalah ni, ya. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal mencela ilmu kalam itu sampai ia tidak mahu bercakap-cakap dengan Al-Haris Al-Muhasibi, seorang yang zuhud dan warak, kerana Al-Haris mengarang sebuah kitab untuk menentang kaum bid'ah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal kepada Al-Haris, kasihan saudara, dia kata, bukankah saudara menceritakan mula-mula kebid'ahan mereka itu, kemudian saudara menolaknya? Bukankah saudara dengan karangan saudara itu membawa manusia kepada membaca bid'ah dan berfikir kepada yang syubhat, lalu terbawalah mereka kepada berpendapat dan membahas. Itu sudut tu. Dan sudut maknanya apa? Membuka manusia sekejap berbahas, kemudian berbeda pembahas, kita rasa apa? Kita lebih hebat. Itu maksudnya. Dia tak mahu situ. Kebebasan dia, tujuan motif dia untuk maknanya mencari betul-betul keikhlasan dengan betul-betul untuk menyelesaikan masalah tu lain. Lazim macam tu lah. Lazim yang berbahas kan, hujung dia ni apa, nak jatuh kawan tu ahli perbahasan biasa gitu. Mula sedap cantik, lepas hujung ni macam mana nak jatuh dia pula. Ni dia letakkan apa, niat takut jatuh, menjatuh. Tu yang tak mahu. Adakah membahas ilmiah untuk maknanya menerangkan lagi hujah, mensabitkan makna ketuhanan tu lain. Kemudian berkata Imam Ahmad radhiyallahu anhu, ulama kalam itu ada orang-orang yang zindik. Berkata Imam Malik, tidakkah engkau melihat bila datang orang yang lebih pandai berdebat daripadanya, adakah ia meninggalkan agamanya tiap-tiap hari untuk agama baru? Maksud Imam Ali apa? Bahawasanya perkataan orang-orang yang bermujadalah itu selalu berlebih kurang. Maksudnya apa sih? Dan tinggalkan mujadalah, maksudnya. Ringkas dia maknanya dilarang kita bermujadalah, mana berdebat, bertengkar. Sebab benda ni akan membawa kerosakan hati. Semasa dah rasa nak menang. Tu. Tajuk dia asal baik, tapi ujung dia nak menang. Kan ibadat, ibadat dia boleh masuk kan. Sembahyang masuk tak benda tak elok? Masuk. Riak, ujub semua dia masuk tak? Waktu boleh masuk. Sembahyang, zikir, baca Quran, berjuang, berjihad, semua benda nafsu boleh masuk. Itu dalam ilmu tadi. Jadi makna tiap-tiap ilmu tadi, kalau ibadat masuk dia riak, ujub dan sebagainya, merosakkan, padahal ni ibadat tu. Itu juga dalam bahasa ilmu ni. Dia bahasa ilmu kan takut tajuk lari daripada asal. Daripada sedap nak berbahas kebenaran, akhirnya nak jadi menang, nak jatuhkan kawan, ada lagi situ. Bila dia niat macam tu, jadi rosak. Dia mula dah cari gini. Tujuan biar kawan tu terputus hujah dengan hujah dia. Jadi macam tu rosak. Kemudian berkata Abu Yusuf, barang siapa mempelajari ilmu kalam, maka ia menjadi zindik. Maksud dia bila niat dia tak betul dan tujuan tadi daripada asal. Dan berkata Al-Hasan, jangan engkau bermujadalah. Ini banyak berlaku ni perdebatan, bermujadal, jidal dengan ahli hawa nafsu. Sebab mereka bukan meletakkan kebenaran di hujung tadi, dia pusing nak apa menang. Dia nak menang, dia kacau tu. Dengan ahli hawa nafsu, jangan mana duduk bersama mereka, dan jangan dengar apa-apa dari mereka. Sebab mereka kalau bercakap, terkejar dia pun nak hentam orang ni.
nak tegakkan hujah dia, nak tunjuk dia pandai, nak tunjuk dia kelemahan orang, dan maknanya bijaknya dia macam tu ni yang rosak. Tidak sepakat orang-orang terdahulu dari ahli hadis, telah sepakat orang dahulu daripada ahli hadis atas ini, maknanya dilarang mujadalah. Ya Allah. Dan tidak terhingga banyaknya peringatan-peringatan yang keras yang datang daripada mereka, mana ulama hadis. Ahli-ahli hadis ini mengatakan bahawa para sahabat Nabi SAW tidak diam daripadanya, kerana mereka sebetulnya lebih mengetahui hakikat yang sebenar dan lebih lancar dengan penyusunan kata-kata dari orang lain. Tidak lain melainkan kerana mereka mengetahui apa yang akan terjadi dan pelbagai macam kejahatan. Padahal sahabat Nabi hebat, mereka tak buat benda macam ni, buat memandangkan di hujung tu akan jadi beberapa perkara yang tidak elok, di antara akhir jadi bertengkar, bermusuhan. Kalau pergi di Patani kan, masa tuan guru saya turun daripada Mekah, dia ulama besar, empat mazhab dengan dia, tuan guru akhir, tuan Haji Najmuddin, dia mengajar Mekah menjelang 27 tahun dia mengajar Mekah. Bila dia balik je berebut Wahabi nak terik dia, yang buat lain kita pun nak terik kan. Jadi bila jumpa tuan guru tanya, dia tanya masalah ni, tuan guru tanya, benda tu muttafaq atau mukhtalaf gitu. Senang untuk kau pukul. Benda yang kau bahas tu, benda ittifaq ulama ijma' ke atau benda ikhtilaf? Dia diam tak ada mana. Benda bila ikhtilaf kau pergi bahas tu apa? Benda khilaf, ada pendapat ulama gini, pendapat ni, kau pergi bahas apa? Pilih je dah, apa bergaduh. Ini sampai peringkat tak baca talqin dengan baca talqin. Semayang masjid Jumaat lain-lain. Yang ni nak baca talqin, yang ni tak baca talqin. Yang ni ada usalli, yang ni semayang tak ada usalli. Yang ada usalli semayang Jumaat sana, yang tak ada usalli semayang. Apa kerja? Dah jadi bergaduh, umat Islam dah pecah. Ini musuh bersorak lah kan. Benda farak jangan bahas. Bila kata al-basul fil khilaf laisa min da'bir rijal. Bahas kita bertengkar dalam benda khilafiyah ni, tu bukan laki-laki, tu pondan ni. Laki-laki orang rijal dia bahas masalah akidah. Benda dia boleh bawa kepada apa? Kufur, batal akidah. Tu kita bahas. Ini benda farak. Nak buat boleh, tak nak buat tak apa. Apa benda kita pergi bahas? Itu orang tu tanya, benda ni ittifaq ke tak ikhtilaf? Kalau ikhtilaf kau bahas apa? Senyap dia orang ni. Diperbahas. Ini jadi bila berbahas ni, tu jadi ni. Benda kecil je, usalli dengan tak usalli. Kan? Tiba-tiba masjid lain-lain pecah. Yang ni baca tahlil, yang tak baca tahlil orang mati. Yang ni baca talqin, benda farak. Dan kau nak baca-baca, tak nak baca, sudahlah. Benda tu khilaf. Kalau kita nak tanya, kalau orang tanya benda tu khilaf atau tidak? Kalau ada khilaf, letak tangga khilaf. Mana bila tangga khilaf, maknanya benda tu adalah rahmat boleh ikut mana-mana. Dia dipecah itu. Benda kecil dia bergaduh. Bergaduh apa hukum? Tak ke haram kita? Tak bertegur, orang berpuak-puak. Tanpa buat Jumaat lain-lain tu. Di Jumaat puak usalli ni, usalli. Macam-macam kadang-kadang macam di kartun ni tu. Benda farak dia dibahas. Tu. Sebab tu makna benda dilarang ke situ. Yang ulama larang tu. Dia berdebat masalah usuluddin gini-gini. Ni pakai sifat 20, ni tak nak sifat 20. Sudah. Tolak bahasan syari macam-macam tuan-tuan ni. Akhirnya berpecah umat. Ada masalah dia. Itu berkata Yusuf. Kemudian telah sepakat orang-orang yang telah dahulu daripada ahli hadis ni. Habis tu Kemudian dari itu Nabi SAW bersabda, halakal mutanatta'un. Halakal mutanatta'un. Halakal mutanatta'un. 3 kali Nabi ulang. Dia kalau ulang 3 kali, yang ada bahasa Arab dia benda tu berat, besar. Binasalah orang yang berdalam-dalam menghaluskan dan menyelidiki. Binasalah orang yang berdalam-dalam membahas dan menyelidiki
binasalah orang yang berdalam-dalam membahas dan menyelidiki mana benda yang tidak disuruh selidik. Itu maknanya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru bizati. Ya, berfikirlah kamu tentang kejadian Tuhan untuk mengambil dalil, itu disuruh. Tapi jangan kau masuk fikir tentang hakikat kunhi zat Tuhan, itu tak ada benar. Oh, ni nak kaji gini nama rosak. Ya. Setengah daripada ilmu isi jadilah dia mengaku dia pula Tuhan. Lagi kacau. Jadi kita berbahas ataupun kita memperdengarkan sekadar yang diizin oleh syarak. Ya, jangan lebih daripada itu. Kalau lebihkan jawab dia apa? Dia rosak ni. Ya Allah. Kemudian ahli hadis yang terdahulu itu mengemukakan pula alasan bahawa kalau benar perbahasan dalam ilmu kalam itu termasuk sebahagian daripada agama, tentu dia menjadi yang terpenting, ya, dari apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta memberi pujian kepada ilmu itu dan kepada ahlinya. Sesungguhnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka ialah cara beristinja, bersuci, kan, air kencing, iaitu air besar ada besar, air kecil besar. Disunatkan oleh Nabi SAW kepada mereka mempelajari ilmu faraid, pembagian pusaka, dan memberikan pujian kepada mereka yang mempelajari ilmu, dan melarang mereka memperkatakan tentang qadar, takdir. Itu yang minta takdir Tuhan dah siap, jangan kita komplain, jangan kita kata kalau tak ada kalau. Dengan sebab makna tahanlah dirimu dan memperkatakan mana qadar. Kenapa Tuhan jadi gini? Kenapa Tuhan kadarkan orang begini, orang gini? Kenapa dia miskin? Kenapa dia kaya? Kenapa? Jangan tanya itu, jangan tanya. La yusalu amma yafalun. Jangan kamu tanya apa yang Tuhan buat. Wa hum yusalun, kamu akan ditanya di akhirat. Atau maknanya, ya, ada benda yang disuruh kita tanya, ada benda yang dilarang kita tak tanya. Benda yang dilarang jangan kita masuk. Terutama dalam masalah hakikat ketuhanan itu memang dilarang. Tak ada siapa yang mengetahui kunhi zat Tuhan melainkan dia. Dan atas dasar itu terus menerus para sahabat berpegang, ya, dan melebihkan guru. Daripada guru adalah derhaka dan zalim. Mana guru besar kita siapa? Rasulullah SAW. Ya. Jadi bagi yang kadar tu yang lebih. Dan para sahabat adalah guru dan ikutan kita, dan kita adalah pengikut dan murid mereka. Jadi perjalanan kita jangan lain daripada perjalanan sahabat. Bahawa ada sahabat orang yang dapat secara langsung daripada Rasulullah SAW, dia lebih tepat. Ada penggulungan lain mengemukakan alasan dengan mengatakan bahawasanya yang ditakuti dari ilmu kalam, ya, kalau ada ia mengenai kata-kata jauhar ataupun arat, ya, istilah-istilah yang ganjil dan tidak diketahui oleh para sahabat Nabi SAW. Maka persoalannya apa? Dekat sahaja. Kerana ilmu apa pun juga telah diperbuat padanya istilah-istilah supaya mudah difaham. Fiqh dan salah fiqh dan hadis dan salah hadis, seperti putih juga, dan seperti hadis, tafsir dan fiqh semua mustalah, istilah-istilah. Kalau dibentangkan kepada para sahabat, ya, tentang menyebut kata-kata, ya, lawan, pecah, susun, ya, walam, pawan, mana, ta'liyah, dan itu kata-kata lawan, pecah, susunan, pelampauan, ta'liyah, dan juga rusak, waktu letakkan, ya, fasadul, ya, wadlah, jadi sampai kepada semua persoalan ini dikemukakan bab kias, ya, dari ilmu logik pula ilmu mantik tentu tidak dipahami. Maka membuat kata-kata ibarat untuk memberi dalil kepada kata-kata tersebut dengan maksud yang benar, sama lah halnya seperti membuat
tempat-tempat air dalam bentuk yang baru untuk dipakai pada jalan yang dibolehkan. Walhasil tujuan niat tadi terjadi. Memang ada yang tegak, ada yang disuruh digunakan dari dulu. Falsafah yang lain menjatuhkan penggunaan. Dan kalau yang ditakuti itu adalah maksudnya, maka dalam hal ini kami tidak bermaksud selain daripada mengenal dalil atas baharul alam. Dalil nak sabitkan alam ni adalah bahar dan keesaan Khalik, ya, ketunggalan Allah Ta'ala, ya, sifat-sifatnya. Kata itu Allah. Sebagai yang tersebut dalam agama, maka dari manakah datangnya haram mengenal Allah dengan dalil? Ada keluar tadi. Dan kalau yang ditakuti itu adalah perpecahan, ta'assub fanatik golongan, permusuhan, persengketaan dan lain yang diakibatkan oleh kalam itu, maka memanglah itu diharamkan, ya, dan wajiblah menjaga dari diri daripada sebagaimana sombong, sama juga ujub, riya, ingin jadi kepala dan lain-lain yang diakibatkan oleh ilmu hadis pun ada juga. Pengaji tafsir ada di bidang ini. Dia hebat. Walhasil sifat nafsu tak hilang terjadi. Kalau nafsu. Jadi itu semuanya diharapkan dan wajib menjaga diri daripada. Tetapi tidaklah dilarang ilmunya, kerana terbawa kepada semua. Bagaimana menyebut alasan, mencari alasan dan membahas alasan itu dilarang. Allah sendiri berfirman, "Qul hatu burhanakum." Ya, datangkan, kata Muhammad, datangkan mana hujah. Ya, berikanlah barang keteranganmu. Maknanya dalam menentukan sebut. Jadi maknanya ilmu kalam jadi dalil yang memberikan hujah tadi. Kemudian yang ketiga kita kemudian firman Ta'ala, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Supaya binasalah, halaka mana binasalah, orang yang binasa dengan keterangan yang jelas, dan hidup orang yang hidup dengan keterangan yang jelas. Ini semua punya benda kalbi yang tidak sihat tu. Ilmu hebat jana pun kalau kalbi dia rosak, dia mengajar orang kena Allah pun lain, dia belajar pun lain, dia buat ibadat sampai ke jihad pun dia sebut dah ada juga orang yang terperangkap sebab kalbi kita. Walhasil membersihkan kalbi itu penting supaya dia jangan jadi rosak. Dan lagi firman Allah katakan oleh Muhammad SAW ni maksudnya, ya, adakah padamu kekuasaan tentang ini, yakni tentang yakni keterangan dan alasan. Maka firman Allah Ta'ala, qul falillahil hujjatul balighah. Katakan Muhammad SAW adalah mempunyai keterangan dan tegas. Itu semua maknanya menunjukkan kepada kita ada benda yang benar dan ada benda yang baik. Lagi firman Allah, alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah engkau perhatikan orang yang membantah Nabi Ibrahim tentang Tuhan, ya, berlawan dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim sedih. Maka pabuhital allazi kafar. Dan lalu orang kafir itu maknanya kehilangan akal. Walhasil pembahasan. Ini pembahasan yang tidak membawakan perpecahan, yang membawa kebaikan, yang membawa kepada pengaduhan sampai berpecah tak dengar.
Bila bila pecah bergaduh tak. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Dan dia adalah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menghadapi kaum. Jadi hujah pun disediakan oleh Allah Ta'ala. Hujah Tuhan dah merah pecah pada orang kena. Dan berfirman Allah Ta'ala, wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan pencipta semesta alam? Kan itulah dia akan menjawab dengan mudah. Itulah Allah, zat yang wajib sifat kesempurnaan. Allah. Syaitan dia akan tanya siapa jadi alam, siapa jadi bumi, siapa jadi semua Allah. Lalu sekali siapa jadi Allah. Itu soalan dari soalan kalian tu, soalan orang sesat dari bagian. Soalan ini bangsa kan siapa jadi baju penjadi bukan jadi. Dan lagi sebagai firman-Nya, qalu awalau ji'tuna bi syai'in mubin. Berkata Nabi Musa alaihissalam, dapatkah kamu menerima kalau aku dapat memperhatikan sesuatu yang terang. Jadi kesimpulannya Al-Quran itu dari permulaannya sampai ke penghabisan ada keterangan ya yang jelas menghadapi orang-orang kafir. Maka pegangan dalil bagi ahli-ahli ilmu kalam tentang tauhid firman Ta'ala, lau kana fihi ma aliyatun illallah la fasalata. Ini ulama kalam pakai lau kana fihi ma alihah. Kita mentakdirkan benda yang tadi semua takdir. Kalau ada dalam langit bumi ini Tuhan selain Allah Ta'ala nasai besar. Kalau ada Tuhan selain Ta'ala dan ada, mana ada? Ya terlalu besar. Ya sebab dia akan berlawan ataupun dia muafakat tak mustahil. Semua wajib-wajib mustahil. Habis. Dan pegangan dalil tentang kenabian. Dalam firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Dan sekiranya kamu tadi ragu dari apa yang kami turunkan kepada kamu, maka buatlah satu surat sahaja seperti Al-Quran. Bawa fa'tu bi suratin min misli. Datanglah sumpah gagal mereka. Tuhan jawab, illam taf'al walan taf'al. Kira mereka tak buat dan sememangnya mereka tak buat sampai bila-bila Tuhan suruh. Tepat tak benar, takutlah kamu akan sentuhan azab neraka yang maha dahsyat. Puluhan nas wan hijarah, punggung ni an-nas wan hijarah dan batu-batu yang disembah yang jadi berhala itu semua akan diumat di punggung neraka itu. Habis. Kemudian sabda Rasulullah, wajadilhum billati hiya ahsan. Bermujadalah lah, mana berdepan dengan mereka tadi ya, dengan mereka dengan cara yang sebaik-baik ya. Yang manusia ada macam tesin. Ada pada kawan ramai kan kita siap dia tadi, tapi kalau seorang mungkin slow. Sekarang ada alat pula lagi senang, hantar WhatsApp. Dia baca seorang yang dia berhati. Habis ini cakap aku boleh baik dalam WhatsApp kan, insyaAllah ada mujadalah dengan cara baik. Dia yang tak mahu tu sebenarnya ujung tu bertengkar, bergaduh, berpecah habis. Dia bercari puji umat Islam. Kemudian sahabat-sahabat radhiyallahu anhu juga selalu mengemukakan alasan menghadapi orang-orang yang ingkar itu dan melakukan perdebatan. Tetapi itu ketika diperlukan, jadi benda diperlukan. Masa dah ini berdebat, banyak masa tak perlu, ada benda tak apa-apa, maknanya besar khilaf pun jadi masalah. Dan pada masa mereka keperluan untuk itu sedikit sangat. Dan orang yang pertama membawa tradisi mengajak orang-orang untuk ibadat, membuat bid'ah kepada kebenaran dengan perdebatan ialah Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Ali mengutus Ibnu Abbas menjumpai orang Khawarij ya, dan mengadakan pertukaran pemikiran dengan mereka, bertanyalah Ibnu Abbas orang Khawarij, mengapa kamu
tidak mencaci apa kamu mana mencaci imam. Menjawab orang Khawarij, dia berpegang dan dia tidak mengambil tawanan dan harta rampasan. Maka membalas Ibn Abbas, cara yang demikian kalau berperang dengan kafir, apakah pendapat kamu? Aisyah radhiyallahu anha ditawan pada hari perang Yaman dan sebagian tawanan Aisyah radhiyallahu anha masuk dalam bahagian salah daripada kamu. Apakah kamu menganggap halal? Tawanan kamu anggap halal dengan mana budak-budak wanita yang lain menghamba, padahal dia menurut penjelasan Al-Quran. Maka kaum Khawarij itu menjawab tidak. Dengan mujadalah dilakukan oleh Ibn Abbas, maka kembalilah mentaati Sayyidina Ali sebanyak 2,000 orang dari kaum Khawarij. Maknanya kita jangan bermujadalah, bahkan selesai dengan cara yang baik. Masalah kan selesai, tapi cara punya saya dia tajuk dengan berdebat kan takut jadi panas. Artinya masalah tak selesai, menambahkan perpecahan, itu yang tak mahu habis. Kemudian dia kata menjawab Yazid, soalan itu sebagai Umayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'aluk kala sallallahu alaihi wasallam. Perengganau. Sesungguhnya jumlah yang banyak daripada ketaatan itu yang membekas, dan jumlah banyak itu terkumpul dari satu-satu. Masing-masing dari satu itu mempunyai bekas. Lalu dari satu-satu ketaatan itu mempunyai bekas, walaupun tersembunyi. Maka sudah pasti masing-masingnya mempunyai pahala. Pahala itu adalah timbalan dari bekas tersebut. Dulu sambung dulu. Dulu dia kata apa? Sebagaimana mengulang-ulangi satu malam, tiada membekaskan pada jiwa faknya. Fiqah dia. Tetapi jiwa fiqah yang lahir sedikit demi sedikit, secara beransur-ansur atau maksud seperti tumbuhnya dalam dan tingginya tubuh. Maka seperti itu pula lah taat yang sekali tiada terasa membekaskan pada pembersihan jiwa dan pensucian pada waktu itu, tapi tiada sepatutnya dipandang hina ketaatan yang sedikit. Jadi maknanya suruh kita jaga dalam ketaatan tadi, dia ada masuk sebab nafsu dia masuk semua sudut atau dalam ibadat dan kerja-kerja agama kita buat. Kemudian sesungguhnya jumlah yang banyak daripada ketaatan itu, banyak ibadat yang membekas, maknanya menyebabkan kesan sentuhan. Dan jumlah yang banyak itu terkumpul daripada satu-satu. Mana boleh dapat banyak tu dari satu masing-masing dari satu dia bekas. Lalu dari satu-satu ketaatan pun bekas, yang mana kesan hati. Walaupun tersembunyi, maka sudah pasti masing-masing mempunyai pahala. Dan pahala itu adalah timbalan dari bekas tersebut hasil. Dan begitu juga lah perbuatan maksiat. Perbuatan itu maksiat. Berapa ramai ahli fiqh, ahli fiqh menganggap mudah, begitu juga perbuatan maksiat sendiri. Berapa ramai ahli fiqh menganggap mudah dengan apa? Mengosongkan sehari semalam, mana tidak membaca fiqh. Dan begitu dengan berturut-turut menangguhkan diri bekerja dan hari ke hari. Sebab bertangguh tu memang sangat bahaya, ya haram.
sehingga tabiatnya keluar. Tiada menerima fakih dan menerima fiqh lagi. Itu sikit-sikit dia lagi. Akhirnya dia tak terima. Itulah ibadat tersebut. Kita ayaganya mula tinggal sikit, lepas tu tinggal lagi, tinggal lama habis. Istiqamah tu tinggal kita cabut. Begitulah orang yang menganggap enteng, menganggap mudah terhadap perbuatan-perbuatan maksiat yang kecil. Ini masalah kecil, dia masalah kecil. Dia tak tahu innal jibal laminal hasam. Jibal, gunung besar bukit tu, dia terkumpul daripada anak-anak batu yang kecil, kumpul dia besar. Itulah maksud kecil, lama-lama dia besar. Ya. Dan membuat dirinya menangguh akan taubat. Itu lagi masalah besar sebab taubat. Dia tak taubat di satu masa makin besar, dosa makin besar. Allah menangguh akan bertaubat nanti dari hari ke hari, berturut-turut sehingga tiba-tiba dia disambar oleh kematian. Ya, tangguh-tangguh ajar pun sampai. Ataupun kegelapan dosa berlapis-lapis pada hatinya dan sampai sukar ia bertaubat. Sampai taubat itu tak ada gerak dalam hati. Sebab apa? Dah berlapis sangat maksiat mungkar dalam hati terlampau banyak. Itu satu masalah. Sebab itu mana pun taubat wajib dan mensegerakan dia jadi wajib. Kalau kita sakit di jalan, kerana yang sedikit itu membawa kepada banyak, lalu hatinya menjadi terikat dengan rantai-rantai hawa nafsu. Jadi kita biarkan tak cuci, akhir dah melekat. Dah banyak yang tidak memungkinkan terlepasnya dan cengkaman itu. Yang kata betul-betul tak terlepas, dia ikat. Itulah yang dimaksudkan dengan tutupnya pintu taubat. Dan itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan tutupan hijab ke hadapan di belakang mereka. Mereka tidak tutup, sebab itu mereka tidak nampak. Itulah maknanya kalau hati dia tutup dengan maksiat, mungkar, lalai, akhirnya dia tutup. Walaupun cermin itu cantik terang, bila tak dijaga, tak dipantau, dia tutup dengan debu tebal, tak nampak, tak ada fungsi. Maka rugi benda yang dapat, ya, kehasilan besar tak jaga, akhir rosak. Itulah kami manusia, jaga benda-benda yang supaya dia jangan rosak. Kemudian apabila iman dan kata kerana itulah Sayyidina Ali dan berkata, sungguhnya iman itu nampak pada hati dengan sebagai titik putih. Semakin iman itu bertambah, maka putih itu pun bertambah. Akhir terang, lagi terang. Berjalan dalam keadaan terang lebih lazat, lebih sempurna daripada yang gelap. Terang iman itu penting. Adapun iman seorang hamba Allah Ta'ala telah sempurna, yang telah sempurna itu, nasaya putihlah hatinya seluruh. Pancaran nur itu terang dengan cantik. Dan nifak itu, ya, keluar. Sesungguhnya nampaknya pada hati, ya, sebagai titik hitam. Kalau munafik, titik hitam nampak. Bang kasyaf nampak. Semakin nifak pula bertambah. Maka semakin bertambah pula hitamnya lagi gelap-gelap. Bila nifak itu telah sempurna, dan saya hitamlah hati itu seluruhnya. Walau itu buat jaga. Akhir jadi karat, ada bocor, yang takut. Dan satu lagi kata orang pengarang, apabila anda telah mengakui bahawa akhlak itu baik sekali adalah disebabkan tabiat, karakter dia dan fitrah kejadiannya, mana semua tu hakikat apa jadikan tuan dulu. Sekali adanya disebabkan oleh kebiasaan perbuatan-perbuatan yang baik, sekali disebabkan sebab orang-orang yang berbuat baik, dan maknanya menemani mereka bila anda sebabkan kerana dapat ibadat, teman mengikut diajar. Sedang mereka itu kawan-kawan kebaikan dan saudara yang menegakkan kebaikan, maknanya islahkan. Kerana tabiat itu menjadi dari tabiat yang lain, ya, yang buruk dan yang baik. Nabi, kalau kawan baik jadi baik, kalau tidak sebaliknya. Maka siapa yang menonjol pada dirinya tiga arah, ya, sehingga ia menjadi orang yang mempunyai keutamaan pada mana tabiat kebiasaannya,
dan belajar, maka ia berada dalam keutamaan perhiasan, ya, iaitu dijaga dengan baik syariat dan ilmu dan disiplin dengan baik. Dia punya amal, insya-Allah akan dapat menghasilkan perkara yang amat dan amat besar terperlukan di situ. Dan barang siapa yang hina sebabkan tabiatnya ila akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi